Yang ni agak kritikal sikit. Yang ni yang saya nak kamu wiring nanti ni. Nampak tak wire-wire yang disambung ni? Wire-wire yang disambung ni. Nampak tak gambar ni? Nampak kan? Okey. Yang ni yang utama je. Yang nak buat utama di sinilah. Untuk pendawaian ni, dia ada, biasanya dia panggil 4-wire system. Kabel untuk alarm system ni tak sama dengan kabel yang kita pakai untuk wiring. Kabel untuk alarm system ni dia kabel dia macam kabel internet, tau tak? Kabel yang network tu, tapi dia hanya 4 kabel. Dia panggil 4-wire system. Tapi ada yang guna 4 wire, ada yang guna 2 wire. Ni dipanggil 2-wire continuity wire ataupun 2 power wire. Dia maksudnya totalnya ada dalam 4. Dia ada 4 dalam satu dia punya ni. Kabel ni dia ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. 2 wire untuk dia punya positif negatif. Ni positif, negatif. Lagi satu untuk dia punya power supply lah. Power in dengan power out lah. Ada yang tak guna power. Ada yang dia hanya guna 2 wire saja, positif dengan negatif. Lepas tu kalau kamu lihat dia kata apa lagi dia cakap, the control panel is the heart of the system. Typically control panel consists of single block circuits. Okey, ni tadi benda yang sama saya dah terangkan tadi. Yang utama hanya nak sambungkan. Kalau kamu boleh go through sikit, kalau kamu nampak dekat dalam saya zoom, boleh zoom tak sekejap ni, saya zoom sikit. Okey, nampak tak saya zoom ni? Kelas nampak tak? Nampak tak? Okey, saya nak saya nak zoom tadi. Nampak tak dia tulis Z yang dekat saya punya jari ni, ada Z1, ada COM. Nampak tak? Okey ya. Kat sini dia agak kritikal sedikit. Kadang-kadang macam PLC, kamu dah buat pendawaian dulu. Ada COM boleh share. Betul tak PLC? Ada COM tak boleh share. Betul? Betul. Okey, macam kalau dalam gambar ni, kalau kamu lihat, Z1 ni memaksudkan adalah zone 1 lah. Okey, Z1 ni adalah zone 1. Dan COM dia adalah sebelah dia. Tas, dengar tak? Okey, Z1 COM dia sebelah dia, yang kabel warna hijau ni. Z2 pun COM dia sebelah sini. Jadi Z1, Z2 dia boleh kongsi dia punya COM ni. Nampak tak? Tapi Z3 dengan Z4 dia tak boleh kongsi. Dia kena pakai COM di bahagian dia. Okey, nampak? Sama juga dengan contoh Z5 dengan Z6. Zone 5 dengan zone 6 pun dia akan guna COM dia sendiri. Zone 7, zone 8. Jadi semuanya ada COM sendiri. Dia tak boleh, katalah kamu cakap, saya nak pakai wire yang senang lah, nak loop je lah COM ni. COM zone 7 dengan COM zone 6. Boleh tak kita combine dia punya COM? Boleh tak boleh? Tak boleh. COM dia berbeza Walaupun namanya COM, tapi COM dia ada partition dia. Dia ada partition dia. Okey, yang lain adalah sambung pada supply. Nampak supply masuk, lepas tu dia ada sambungan pada bell positif negatif, lepas tu sambungan kepada apa lagi? Supply masuk AC. Lepas tu apa lagi dekat sini, dia ada sambung pada lampu dia. Lain-lain dia punya penyambungan tak susah. Cuma kamu nak tahu zone mana kamu nak pakai. Ada soalan kelas? Izrik, Sadiq, Haziq, lain-lain? Ada soalan nak tanya? Ada. Dekat bahagian ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, tak apa dulu, nanti kita tengok. Okey, bahagian pendawaian tu saya dah sentuh sedikit. Okey, yang ni detail dia. Boleh nampak tak gambar ni? Kelas boleh nampak? Ini contoh jenama cube lah. Okey, ini jenama cube lah. Katalah control panel yang begini control panel yang di sini. Tadi saya kata pendawaian dia ada 2 wire system, ada 4 wire system. Kalau 2 wire system, biasanya untuk sensor macam Windows switch semua pakai 2 wire system. Tu conductor lah. Kadang-kadang untuk smoke, smoke pakai 4 wire system. Motion pakai 4 wire system. Keypad pakai 4 wire system.
Glass break pun pakai 4 wire system. Tapi di college kita hanya ada keypad dan juga window switch saja, ataupun magnetic switch lah. Kita tak pakai sampai smoke lah. Smoke tu kita pakai dalam kita punya wireless system lah. Jadi 4 wire system ni kita hanya pakai untuk keypad saja. Sebab keypad ni dia perlukan supply, dia perlukan power in, power out. Tapi untuk switch, untuk apa tu, sensor, window ataupun door ni, dia hanya perlukan positif negatif untuk sambung pada dia saja. Okey, cuba lihat di sebelah kanan pula. Yang ni adalah typical wire alarm layout. Cuba tengok connection diagram ni. Ni simbol ni simbol apa kelas? Kalau boleh masih ingat lagi simbol ni yang saya merahkan tu. Siapa boleh jawab ni? Ni simbol apa ni? Yang tajam ni. Apa simbol apa tu? Ada siapa boleh jawab? Perintah. Ni perintah Perintah ni sangat penting untuk kita letak. Masa kamu belajar elektronik dulu, pernah tak dengar dia panggil end of line resistor? EOL. Pernah dengar? Pernah lagi. EOL ni kan saya kata dalam detail. Kenapa ada EOL ni? Kenapa kena ada? Kenapa EOL ni kena ada? Yang kalau kamu lihat, ada EOL ni dia sambung secara selari, ada yang disambung secara sesiri. Tengok nanti kenapa dia sambung begitu. Okey, ni baru saya nak detailkan tentang wiring diagram. Okey, yang ni saya rasa saya tak nak tukarkan kepada bahasa Melayu sebab saya rasa dia penting dalam pemahaman kamu bahasa yang standard ni lah. Normally close, kalau saya tukar pada bahasa Melayu, dia dalam bahasa yang tak apa sedap lah bunyi dia. Kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Dalam keadaan normal tertutup, betul? Betul tak? Betul okey. Gambar rajah yang kamu lihat ni, okey, gambar yang kamu lihat ni, gambar siren ni, sekarang ni dalam keadaan normally open ke normally close? Gambar ni open ke close? Kelas? Open ke close ni? Normally apa? Open. Jangan takut-takut. Tengok ni dah tahu dah open. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Okey, dekat sini dia dah bagi tahu. Lita ini adalah contoh bagi normally open punya lita lah. Lepas tu dia kata switch dalam keadaan normal dia kata switch ni normally open. Jadi sistem lita ini adalah dalam keadaan incomplete. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Dalam keadaan normal dia terbuka lah. Maksudnya siren tak berbunyi. When the switch is closed, kata bila switch ni bersambung, ditutup ataupun katalah macam ni, bertemu, barulah lita di-complete. Barulah siren akan berbunyi. Ini adalah keadaan normally open yang berlaku kepada siren. Siren hanya menunggu respon, trigger daripada sensor ni lah. Sensor ni adalah switch ni lah. Yang ini dia kena dapat daripada magnetic tadi ke, daripada window sensor, vibration. Siren ni tunggu saja untuk dia berbunyi. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, okey. Real circuit alarm in action. Okey, apa yang kamu lihat pada gambar yang seterus ini adalah letak di pintu ke di tingkap ni, bang? Kalau gambar tu, tingkap ke pintu tu? Tingkap kan? Okey. Kalau kat tingkap ni, kamu cuba lihat. Dia ada magnet satu ke atas, lepas tu dia ada common. Dalam keadaan sekarang ni, lita ni normally open ke normally close sekarang ni? Sekarang ni, lita ni normally open ke normally close? Close. Okey, dalam keadaan sekarang, lita dalam keadaan normally close. Okey, bagus. Siapa yang jawab? Sadiq yang jawab. Dia dalam keadaan normally close. Okey. Dia kata window ni dia ada dua part. Satu, sekarang ni magnet ni dia apa tu kita panggil, dia energize. Bila dia energize, dia boleh tarik kontak ni
ke atas. Tapi bila magnet ni tak energize, dia akan lepaskan kepada normally O apa? Open lah. Dia kata Open. open. The second part has the wire connection and the should be mounted to the frame. Okay. When the window is closed, two part of the sensor should be right next to the each other. Bila pintu ni tertutup, sistem dalam keadaan normally open ke normally close sekarang ni? Bila magnet tu contact, duduk rapat, dia sensor dia macam ni, dia asing tau, satu sini, satu sini. Kalau dia dalam keadaan rapat, dia rapat macam ni, dia normally close ke normally open ni? Close. Close, okey, betul. Katalah satu sensor ni dia terbuka. Jadi dia terbuka kan. Bila terbuka, dia terus jadi daripada NC dia akan berubah kepada NO. Dia akan jadi NO di sini. Jadi dia akan turun di bawah, barulah dia aktifkan buzzer lah ataupun siren. Okey, clear tak tadi? Yang tadi ni dalam keadaan NO, yang ni dalam keadaan NC, betul tak? Ada soalan? Betul. Okey Okey, kalau lihat kepada gambar sekarang ni, okey, tengok ni sekarang ni saya nak contohkan tentang normally open, normally close dan juga common. Boleh lihat gambar di bawah ni masih lagi tingkap. Tapi di sini kita nak tambah satu lagi, dia panggil single end of line register, EOLR. Tadi yang saya sebut tadi tu kan. Dalam setiap sensor ni dia ada normally open, ada normally close, ada common. Okey. Tapi dia kata kenapa EOLR ni kena ada common with monitor alarm, so that the monitoring company can differentiate between the cut wire and the tripod sensor. Okey, di sini ada jawapan dia. Boleh bantu saya, apa yang dia cuba masukkan dalam penerangan tentang EOLR ni? Ada siapa-siapa boleh tolong saya? Apa maksud ayat dia tu? Senyap ya? Apa maksud ayat tu? Apa maksud dia kata cut wire dengan tripod sensor tu? Apa maksud dia? Putuskan wire. Putuskan wire apa? Apa dia? Apa maksud cut wire dengan tripod sensor? Apa maksud dia? Potong wire dengan sensor tersekat. Okey, tujuan sensor ni apa ni Encik Ashraf, ada benda-benda nak share tentang EOLR ni? Ya betul. Ada apa-apa info nak share tentang EOLR ni? Kalau di industri macam mana? Dalam industri tak tahu tuan-tuan boleh share dulu. Okey, ingat kalau ada apa-apa nak share, nak tambah-tambah boleh tambah Okey, EOLR ni dia macam ni. Kenapa kita kena letak satu perintang? Sebab bila kita pasang sensor ni, sistem ni dia tak tahu yang sensor kita tu berfungsi dengan baik waktu pencuri datang ke. Maksudnya pencuri kita ni, macam nak cakap, katalah pencuri tu datang, dia potong wire sensor kamu tu. Maksudnya dia masuk lagi tingkap, dia tingkap kamu tak ada pasang break glass sensor. Kalau dia dah pecahkan tingkap, lepas tu dia shortkan wire kamu punya alarm tu supaya bila dia buka tingkap
tak berbunyi lah kamu punya, apa tu kita panggil, Allah SWT, kamu punya alarm lah. Jadi tapi bila kamu pakai perintang, dia panggil, sebab tu dia panggil end of line, dia akan letak di hujung sekali pada line sistem ni. Bila berlaku short ataupun cut wire, ada intruder potong, sistem akan tahu yang ada something happen pada kamu punya sensor. Faham tak? Faham Kalau kamu tak pasang perintang, bila orang tu short kan, dia tak tahu yang ada something happen pada sensor hujung, sensor mana-mana lah, sensor window ke door ke apa kan. Kadang-kadang pencuri ni pandai juga, dia boleh shortkan dia punya apa tu, dia punya, katalah tadi, okey, saya bagi contoh katalah tingkap tadi yang ni tingkap ni dalam sekarang, tingkap ni sekarang dalam keadaan normally close. Okey, tingkap ni, okey saya bagi contoh tingkap ni sekarang ni dalam keadaan normally close, dia bersentuh, betul? Ni normally close lah NC. Kalau kamu tak letak perintang, jadi bila pencuri masuk, sebelum dia pintu terbuka, tingkap dia terbuka, apa dia buat? Dia ambil satu wire, dia jamkan daripada wire sini pergi ke sini. Faham tak? Kelas, faham tak? Faham Okey. Tapi bila dia jam macam ni, bila dia buka tingkap, apa ni, alarm takkan bunyi lah, sebab dia masih lagi kesan normally close, betul tak? Betul tak? Okey, kata lagi satu, yang ni pula normally open. Ni normally open kan? Normally open. Jadi kalau lah dia potong wire, katalah dia potong wire kan, dia dalam keadaan normally open ni. Sistem normally open macam ni. Katalah dia ambil wire, dia potong terus. Jadi memang akan normally open lah. Tapi kalau kamu tak letak perintang, perintang tu biasa dia letak begini. Nampak tak? Bila dipotong saja nanti, perintah masih ada. Faham Faham tak? NOL tu. Okey, contoh saya bagi contoh kat sini dalam litar, okey, resistor should be placed at the sensor to the better detect cut wire. Okey, contoh macam ni. Kenapa nak letak dalam keadaan normally open? Normally open, litar begini, sensor akan perintang akan diletak dalam keadaan sesiri ke selari. Cuba tengok. Ni dalam keadaan ni siri ke selari? Siri. Tu siri ke selari? Kejap kejap. Apa nak? Siri. Kenapa? Ya, ambil dalam kelas ni. Ya. Okay, sorry. Okay, sekarang kita sambung balik. Dia kata resistor should be placed at the sensor to better detect cut wire, pertama. Yang kedua, in the alarm system without resistor, okay, dia kata kalau alarm system ni tak ada perintang, bila pencuri datang, dia boleh, tu tadi istilah tu, dia boleh bypass sensor dengan potong wire untuk pada yang normally open circuit dan short the wire untuk normally close. Betul tak tadi saya terang tadi tu? Kelas? Okay. Jadi dia kata kalau pencuri datang, dia boleh potong wire untuk yang normally open, yang sistem normally open macam ni, dia terus potong ni wire macam ni. Kalau yang sistem normally close, ni normally close lah normally close, dia boleh terus dia ambil kabel satu, dia jamkan je macam ni. Okay, clear nampak using normally closed circuit with the probably places resistor make the harder to bypass the sensor. Okay, jadi macam mana solution orang akan nampak, macam mana pengeluar-pengeluar ni dia tahu macam mana nak kesan supaya pencuri ni, tapi pencuri pun tahu juga, tapi ini adalah cara kaedah dia
Apa yang dia buat adalah, okay, tengok kat sini. Di sebelah ni kamu lihat, di sebelah kanan kamu ni, dalam yang saya merahkan ni, okey, dia adalah tempat di mana kita nak letak kita punya perintah. Dia kata where the place to single end of the line register, EOL. Saya suka panggil EOL lah, end of line register ni. Okey, cuba lihat dekat sini. Katalah ini adalah zone normally close. Boleh follow tak kelas? Boleh follow lagi tak ni? Yang ni agak kritikal sikit, kamu kena faham ni. Soalan ni selalu ditanya. Ada masalah tak yang lain? Ada masalah suara ke apa ke? Harap boleh dengar clear Tak jelas sikit kan sebab hujan kan. Hujan. Tak jelas tu sebab suara saya perlahan ke apa? Jalan. Saya nak tanya. Kalau macam contohlah kalau macam ada orang yang cut wire tu ataupun binatang yang cut tu, so automatik dia punya dalam sistem tu pengguna dia akan bunyi tu kan? Okey, dia panggil istilah dia unconditional situation. Maksudnya ada sesuatu berlaku. So output dia tu bunyi lah akan berbunyi lah. Bunyi lah. So kalau macam dalam situasi sebenar, benda ni semua teknisian dia kena datang lah, ataupun kita yang sebagai tuan rumah tu nak kena tengok sendiri apa benda ada tuan dekat dia punya panel dia ke. Apa maksud teknisian nak kena datang tu? Yelah macam kalau dia dah berbunyi, so tuan rumah kita tak tahu kan apa benda masalah dia. Okey. Biasa bila dah berbunyi, kita tahu zon mana yang problem tu. Kita akan tahu zon mana yang problem. Jadi kita boleh check lah, katalah zon 1 ni tingkap mana. Dia akan bagi tahu. Jadi kita akan pergi tengoklah tingkap tu ada something happen ke. Apa dia? Dia akan cakap lah ada zon 1 ke zon 2 yang problem. Dia akan bagi tahu, dia akan blinking. Zon mana yang problem tu dia akan blinking. Okey. Okey. Yang lain ada soalan? Tak ada Okey, saya kembali kepada tentang normally close tadi. Normally close ni, okey, yang gambar yang pertama ni, nombor 1 ni, kalau kamu lihat dia dalam keadaan normally close, tapi tidak ada okey, dalam keadaan normally close dengan end of line register. Nampak tak ada perintah kat sini, betul? Betul okey. Jadi dia dalam keadaan normally close bila katalah ada orang pencuri, dia shotkan kat sini. Bila dia shot kat sini, walaupun sistem ni dia tahu masih lagi tidak ada berlaku perubahan apa-apa lah. Bila dia shot, maksudnya dalam keadaan normally, masih lagi sama normally close, betul? Tapi bacaan daripada register ni ada berlaku fluctuate tau. Register ni dia tahu ada berlaku sesuatu pada kamu punya sensor ni. Ada fluctuate. Kalau kita guna oscilloscope, kita akan nampak dia punya signal tu dia fluctuate. Bila orang bypass tu, dia tak sama dengan normally close yang betul. Faham Jadi dia akan trigger dan dia akan terus maklumkan kepada ni lah, orang yang mencuri dan sebagainya lah. Yang ini kalau kamu lihat zone normally open, contact with end of line resistor. Ini kalau tadi normally close, yang ni normally open. Sekejap apa lagi budak ni? Apa? Main handphone dia. Sekejap. Yang robot. Okey, maaf ada gangguan sekejap. Okey, tengok yang normally close dah faham. Normally close dia dalam keadaan dia pasang dalam keadaan sesiri, ingat normally close dia akan pasang dalam keadaan siri. Tapi kalau dia normally open, okey, normally open macam ni kan. Normally open, kalaulah pencuri tu nak potong wire, dia nak keadaan normally open kan. Dia nak potong, dia akan potong kat sini. Tapi bila dia nak potong, bila ada perintah dalam keadaan sesiri di sini, selari di sini, jadi perintah ni akan tahu, dia akan maklumkan, oh ada something happen pada pada sensor normally open ini.
Faham ni kalau contoh yang ni pula, dia ada normally open, dia ada normally close kan. Dia ada dua-dua. Jadi macam mana nak buat? Dia akan buat disambung secara di sini. Disambung secara sesiri dengan normally close tapi selari dengan normally open. Sama juga macam ni. Okey, soalan ada soalan nak tanya? Kelas? Clear normally open, normally close ni. Maksudnya kalau normally close dia akan sambung secara siri. Tapi kalau normally open dia sambung secara selari. Faham yang tu Okey. Biasanya okey, contoh gambar di bawah ni kan. Kalau 0 ohm. Ni pasal perintang tu. Kalau 0 ohm, katalah normally open Apa maksud normally open ni? Dia kata kalau 0 ohm zone violated. Okey, dia tahu. Maksudnya zone violated ni ada orang ganggu pada zone tu. Sensor dia short kan, contoh. Sensor dia short kan, alarm akan activated. Tadi yang Cik Ashraf tanya tu. Kalau dalam keadaan bacaan perintang tu adalah 5600 ohm, zone secure. Maksudnya dalam keadaan tak ada orang kacau. Amount value pada resistor tak ada yang diganggu. Zone secure lah. Dia dalam keadaan standby lah. Tapi kalau tiba-tiba bacaan ohm dia infinite ataupun infinity kan, ada berlaku masalah pada zone ni. Dia ada wire di short kan. Tadi tripped, maksudnya ada orang potong wire kan. Ni kalau ada orang short wire, ada orang shortkan wire, pun dia akan aktifkan. Ini untuk dalam keadaan normally open. Kalau normally close, kalau orang shortkan wire, dia terbalik dengan tadi ni Kalau ada orang shortkan wire, dia akan bunyi. Atau kalau ada orang potong wire, dia akan berbunyi. Okey, ada soalan? Kelas faham tak Masa bila dia trip, masa bila dia akan berbunyi dan sebagainya tu. Dalam apa-apa situation tadi saya kata tu, sebab dia bermain dengan nilai perintang. Kalau nilai perintang tu 0 ohm, ada orang potong wire untuk normally open. Ada orang potong wire lah. Tapi kalau infinity, ada short pada dia punya perintang. Ini adalah benda-benda yang kamu kena maklum lah, kena clear lah ni. Okey, ada soalan? Okey ni contoh. Saya sertakan contoh ni. Ni clear sikit. Cuba tengok kat sini yang pertama ni, single normally close or normally open window sensor. Yang ni adalah sensor yang normally open ke normally close sama. Tapi dia tak pakai resistor Tengok tak pakai resistor. Tapi yang ni kalau lihat single normally close sensor with single and offline resistor. Okey, yang ni sekarang normally close kan? NC tapi dia pasang secara sesiri ke selari? Nampak tak? Pasang secara normally close. Siri. Okey, tapi kalau dia normally open, kita akan pasang dia secara selari. Okey, faham Siri selari jangan confuse tau. Okey. Sama macam ni. Yang tadi untuk tingkap magnetic sensor door, yang tadi ni untuk window dengan juga door. Tapi untuk glass break dia berbeza sedikit. Ada yang ni tak ada disambung. Tengok kalau yang ni yang ni NC dengan common pun tak di single normally close power sensor. Ini untuk power dia. Yang ni single normally open power sensor with single and offline sensor. Bila dia normally open, automatically kita akan sambung secara apa ni? Nampak ni? Ni siri ke selari bang? Normally open ingat? Selari. Kalau dia NC dia akan jadi siri Okay, good. Faham Salin sikit lah kalau kamu tak apa clear, boleh salin balik. Okey, ini adalah contoh pendawaian rumah yang biasalah kita buat. Kalau kita tengok contoh saya bagi contoh. Daripada yang W ni adalah window lah, tingkap. M ni adalah motion. Kat tepi ni ada dia punya legend dia lah. Ni dia punya legend dia. Rumah ni banyak pakai sensor ni. Kalau kita sama-sama tengok balik daripada mana pintu masuk utama dia. Dekat mana pintu masuk utama? Boleh tolong saya? Kat mana pintu masuk utama dia? Mana pintu masuk utama dia? Atas kiri. Kat mana? Mana pintu masuk? Di window.
Mana pintu masuk? Di bawah. Ni. Ni kan pintu masuk? Ni ke pintu masuk? Biru. Biru pula. Betul ke ni pintu masuk? Ke ni pintu masuk? Yang mana pintu masuk? Tu yang kat first floor tu. Ni, yang ni First floor. Okey, yang ni adalah pintu masuk utama. Betul, yang ni pintu masuk utama. Bila dia tengok tak, bila dia masuk aja, D ni maksudnya door lah. Ada door sensor. Kat sini ada door sensor. Setiap tingkap ni semua ada window sensor. Ada. Dia tambah lagi satu. Kawasan ruang tamu utama dia ni yang saiz 18 kaki, 13 kaki ni. Dia tambah satu motion sensor. Sini tingkap, tambah lagi. Maksudnya dekat dia punya family room ni ada 5 untuk window sensor, 1 untuk motion sensor. Betul? Betul tak? Okey, tengok dekat living room dia. Living room ni pun masih lagi dia letak ada motion sensor, nampak? Motion sensor ni window biasa lah. Window. Okey, cuba kita tengok dekat dekat kawasan-kawasan lain. Dapur dia letak dapur ada satu door sensor. Yang ni tingkap ada satu tingkap. Okey. Cuba tengok dekat dining room dia ni. Masih lagi sama meletakkan motion sensor. Sebenar-benarnya kalau kamu lihat pintu masuk utamanya betul ke dekat sini ataupun pintu masuk utamanya dekat sini? Ke bawah ni. Dekat mana pintu masuk utama dia? Adakah di sini ataupun di sini? Nampak tak? Ada keypad ni kat sini, betul tak? K, betul tak sini K ni? Betul tak? Biasanya keypad ni kita letak di pintu masuk utama ke pintu keluar? Pintu lain. Utama kan? Utama. Betul. Nampak tak dia ada tulis kat sini garage? Betul? Betul tak? Betul. Jadi tempat utama yang kita letak adalah kawasan yang betul-betul pintu utama dan hampir dengan keypad untuk mudah kita akses. Yang satu lagi, kalau kamu lihat, dia ada letak dipanggil G. G ni glass. Break glass lah. Break glass sensor. Lepas tu dia ada letak fire. Ada fire alarm kat sini. Fire kalau smoke, heat dan sebagainya lah. Horn. Dekat mana letak horn? Horn dekat sini, kat tengah rumah ni. Lampu. S. Kat mana S? Nampak S? Ada nampak S kat mana? Saya punya tak nampak S dia. S tak ada. Ini mungkin first floor lah. Dia mungkin ada letak di tempat second floor. Okey, cuba nampak dekat bilik air dia letak satu lagi, liquid dengan water sensor. Betul tak ni? L. Ini adalah contoh lah. Contoh. Nanti bila ada ujian amali, nanti saya akan bagi benda-benda beginilah. Kamu kena tahu kat mana nak deploy. Lepas tu saya dah bagi hint awal-awal. Lebih kurang macam ni nanti. Ujian amali saya akan bagi masa setiap orang akan buat. Saya akan bagi floor plan. Lepas tu pendawaian saya akan bagi, suruh awak tahu macam mana nak sambungkan end offline register. Macam nak sambung, kamu kena buat sendiri. Sama ada kamu nak lukis guna PowerPoint ataupun nanti saya akan bagi apa yang kamu kena buat. Tapi at least kamu kena buat pendawaian sendiri. Clear okey, yang ni second floor. Ni tadi first floor, yang ni second floor. Tadi kita nak cari apa tadi yang tak jumpa? Strobe light, betul? Betul tak? Strobe light. Mana strobe light? Betul. Strobe light dia letak di mana? Ni kat sini. Second floor. Di luar. Ni strobe light dia. Lepas tu apa lagi? Ni fire sama juga. Lain-lain sama je lah. Contoh pendawaian. Okay. So far ada soalan nak tanya? Hampir 12 dah tak perasan.
hampir 2 jam lah kita bersiaran. Okey, ini adalah contoh-contoh jenama-jenama alam sistem yang ada lah, yang kita pakai. Contoh yang ni Blue Guard, nanti kamu akan buat begini. Ada Paradox, ada ADT. Sekarang ni canggih-canggih lah, macam-macam lah sekarang. Macam-macam jenama ada. Okey, so far ada soalan? Ingat, ini saya bagi sikit kata-kata semangat daripada Pakcik Nelson Mandela ni. Dia cakap apa, sesuatu benda ni masih lagi impossible sehingga dia diselesaikan. Jadi kita akan selesaikan kita punya ujian amali. Secara rasminya ujian amali kita akan buat secara online lah. Memang tak ada peluang untuk kita buat secara bersemuka. Jadi kita akan buat secara online lah. Okey, sila onkan kamera anda semua untuk saya melihat kamu untuk tanya beberapa soalan. Kita nak compromisekan sedikit. Okey, mana yang lain-lain? Kasih on sikit kamera tu. Masih lagi bersama saya dalam kelas teori ni. Dapat tak apa yang patutnya kamu dapat hari ni? Okey, boleh onkan mic masing-masing. Onkan mic. Izrik, mana Izrik? Tak on kamera. Kamu kat mana ni Izrik? Syafi'i, mana Syafi'i? Ada kan. Okey. PE, cuba awak bagi saya dalam masa 20 saat apa yang kamu dapat untuk kelas teori hari ni. Cuba kamu share balik apa kamu dapat. Macam pasal sistem penggerak tinggi ni semua. Lagi apa? Banyak ni, dekat 2 jam kita belajar ini ni. Ya, saya ada SS semua. Apa dia? Saya ada SS semua. Ada apa? Kita ada apa? Dia ada screenshot. Screenshot. Oh. Yalah, tu screenshot cerita lain. Yang kamu dengar secara verbal saya sampaikan tu, apa yang kamu dah boleh ingat lagi? Apa dia? Pendawaian lah. Okey, tadi pendawaian tadi. Cuba share saya tentang yang macam mana kalau normally close nak sambung siri ke selari. Okey, lain-lain boleh bantu? Sadiq ke, Haziq ke? Kalau normally close siri ke selari? Siri. Ha? Kalau orang ni kan siri. Siri. Open selari. Nak boleh open selari, jangan keliru tu. Ezrik, kau kat dalam kereta ke apa ni Ezrik? Kau pergi mana ni? Beli barang ya. Pergi barang. Boleh beli barang Kau dengan siapa tu? Seorang Seorang je? Dekat-dekat je. Dekat-dekat je tak jauh. Dekat tak jauh. Aziz, apa yang kamu dapat hari ni Aziz? Dapat nama arah sistem. Lagi? Tempat nak pasang juga sesuai pasang sesuai. Banyak ni 2 jam saya share takkan sikit je dapat. Ada lagi tak? Okey, tak apa. Sadiq, saya nak dengar setiap orang kena bagi sedikit apa yang dapat hari ni. Sadiq? Apa yang kamu dapat? Kamu dapat lah. Sensing. Apa dia? Sensing. Sensor, okey. Sensor apa? Okey. Ada berapa sensor ada? Ada 2. Sensor apa yang kamu ingat? Lambatnya.
Bukan ada 4 sensor. Cepat, apa tak kisahlah sensor apa yang awak ingat tu. Sensor apa yang awak ingat tu. Background sensor. Lagi? Maksud yang tekan emergency tu. Oh, panic button. Ah, Tu bukan sensor bang. Okay, Syamil. Apa yang kamu dapat ni, Mek ni? Macam kita pasal ada kamu Apa dia? pasal kita ada tentang dia akan backup lah. Oh, Kira jam baru itu saya dekat kunci juga. okay. Azrik, apa yang kamu dapat ni Azrik? Haji tengah bawa kereta lah. semua cakap sensor je. Lagi. Sensor dah ramai orang cakap, benda lain. Yang Banyak benda tu, takkan tak ingat apa-apa. Bukan lah. Okay. yang nak set alarm tu. Set alarm? Set alarm apa? Selain batu-batu tu. Apa nama dia? Tak tahulah, saya dah lupa. Saya pun dah lupa. Tak apalah, bawa kereta bahayalah. Nanti. Okay. Nanti saya akan potong-potong video ni. Saya akan upload dalam YouTube. Kamu tengok balik lah benda-benda ni, supaya kamu boleh refresh balik. Mana yang tadi tak dengar, lain tak okey, pergi kedai beli barang lah, apalah. Nanti tengok balik Okay, ada apa-apa soalan? Ada 1 minit lagi sebelum 2 jam kita berkelas ni. Tak ada soalan Cik Ashraf ada nak sampai apa-apa ke? Tak ada. Itu je lah. Okay, kalau tak ada apa saja, terima kasih. Saya mohon apa-apa yang terkini saya akan maklum dalam classroom nanti. Classroom nanti ada ujian teori dan juga ujian amali, semua saya akan share dalam classroom lah. Jadi sehingga hari ini kita anggap tidak ada kelas secara amali lah. Okay, saja daripada saya. Baik. Apa-apa kalau saya minta tu segerakanlah apa yang saya minta tu, sebab apa yang saya buat ni untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi nanti saya akan share semula lah video dalam YouTube supaya kamu boleh lihat. Okay, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.